Salam sejahtera, saya Cenderella anak belingan pemegang kad matrik di 201910876001 ingin membentangkan tajuk FYP saya iaitu keberkesanan aplikasi AnyFlip dalam pengajaran novel naratif Ogun Syoto di sekolah menengah. Penyelia saya ialah Dr. Nurdiana binti Hamzah. Bab 1 Pendahuluan. 1.1 Pengenalan. Pada era globalisasi ini, dunia pendidikan menghadapi pelbagai cabaran atau perubahan. Hal ini disebabkan kepesatan dan kecanggihan teknologi yang menjadikan teknologi ini sebagai tunjang utama di dalam pendidikan seiring dengan perkembangannya. Dengan adanya perubahan yang berlaku di dalam dunia pendidikan, menjadikan pendidikan abad ke-21 diperkenalkan dan merupakan salah satu penanda aras yang sangat hebat dalam dunia pendidikan. 1.2 Latar belakang. Penggunaan aplikasi AnyFlip yang merupakan salah satu multimedia dalam mencipta bahan bantu mengajar bagi mata pelajaran kesusastraan Melayu di sekolah. Mata pelajaran ini yang tidak mendapat sambutan dan minat dalam kalangan pelajar menjadikan mata pelajaran ini merupakan salah satu mata pelajaran yang tersorot di sekolah. Oleh itu, pengkaji menjalankan penyelidikan terhadap sejauh manakah keberkesanan aplikasi AnyFlip ini di dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran kesusastraan Melayu di sekolah menengah. 1.3 Pernyataan masalah. Pelajar tidak berminat membaca teks sastra menjadikan mereka tidak membaca teks. Menurut Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr. Amin Senin pada tahun 2018 semasa Seminar Pedagogi Alternatif Kesusastraan Melayu Peringkat Kebangsaan menyatakan bahawa seiring dengan pembelajaran abad ke-21, warga pendidik wajar mengaplikasikan pelbagai teknik alternatif bagi meningkatkan penguasaan pelajar dalam mata pelajaran berkenaan. Pernyataan masalah kedua adalah teks karya sastra yang panjang dan bertele-tele. Menurut Nur Azlan dan Nur Darlina 2010, bahan bantu mengajar memainkan peranan penting ke arah konsep di dalam proses pengajaran selain daripada bertujuan untuk menarik minat pelajar dalam mata pelajaran. 1.4 adalah objektif kajian. Objektif pertama mengenal pasti analisis keperluan aplikasi AnyFlip dalam pengajaran dan pembelajaran novel naratif Ogun Syoto. Objektif kedua membangunkan bahan bantu mengajar berdasarkan aplikasi AnyFlip dalam pengajaran dan pembelajaran novel naratif Ogun Syoto. Dan objektif yang ketiga mengaplikasikan aplikasi AnyFlip dalam pengajaran dan pembelajaran novel naratif Ogun Syoto. 1.5 Persoalan kajian. Berdasarkan objektif kajian, kajian akan menjawab 3 soalan iaitu apakah keperluan aplikasi AnyFlip dalam pengajaran dan pembelajaran novel naratif Ogun Syoto. Yang kedua, bagaimanakah membangunkan bahan bantu mengajar berdasarkan aplikasi AnyFlip dalam pengajaran dan pembelajaran novel naratif Ogun Syoto. Dan yang ketiga, sejauh manakah keberkesanan aplikasi AnyFlip dalam pengajaran dan pembelajaran novel naratif Ogun Syoto. 1.6 Batasan kajian. Batasan kajian ini terbatas kepada novel naratif Ogun Syoto sahaja. Kajian ini pula hanya akan memfokuskan kepada pelajar tingkatan 4 dan pelajar tingkatan 5 yang berada di aliran sastra di sekolah. Perkara ini akan lebih kepada untuk melihat minat murid terhadap pembelajaran novel naratif Ogun Syoto melalui penggunaan aplikasi AnyFlip. 1.7 Kerangka teori kajian atau kerangka konseptual. Penggunaan aplikasi AnyFlip sebagai bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran novel naratif Ogun Syoto. 2 kaedah kutipan data digunakan iaitu temu buah dan soal selidik. Keperluan penggunaan aplikasi AnyFlip sebagai bahan bantu mengajar novel naratif Ogun Syoto. Membina bahan bantu mengajar novel naratif Ogun Syoto menggunakan aplikasi AnyFlip, kemudian keberkesanan penggunaan aplikasi AnyFlip terhadap pemahaman pelajar menguasai pembelajaran. Dalam membina bahan bantu mengajar novel naratif Ogun Syoto, pengkaji menggunakan teori behaviorism dan teknologi dalam pendidikan bahan bantu mengajar model EDDI yang dicipta oleh Rosset pada tahun 1987. 1.8 Kepentingan kajian. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat pengetahuan pelajar tentang penggunaan aplikasi AnyFlip. Selain itu, kajian ini juga adalah untuk melihat bagaimanakah tahap penguasaan pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran novel naratif Ogun Syoto ini menggunakan aplikasi AnyFlip. Diharapkan penyelidikan yang dijalankan dapat memberikan panduan dan manfaat kepada semua pihak terutamanya dalam kalangan pelajar. 1.9 Definisi operasional. Di dalam bahagian ini terdapat 3 perkataan dengan definisi, antaranya adalah aplikasi, pengajaran dan pembelajaran. 1.10 Rumusan.
Keseluruhan bab ini memberikan gambaran awal secara umum tentang kajian yang akan dilaksanakan dengan menyatakan latar belakang kajian, pernyataan masalah kajian, objektif kajian, batasan dan kajian serta aspek lain juga. Sehubungan dengan itu, pengkaji melaksanakan kajian ini bagi mengetahui keberkesanan penggunaan aplikasi AnyFlip sebagai membina bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran novel naratif OpenShotto. Bab 2, Tinjauan Literatur. 2.1 Pengenalan. Dalam bab ini akan membincangkan beberapa kajian lalu yang disoroti. Sorotan kajian ini bertujuan untuk memahami dan melihat perkara yang dikaji di dalam pelbagai perspektif. Kajian yang dijalankan oleh penyelidik setakat ini tidak pernah dijalankan oleh mana-mana pihak sebelum ini, namun begitu, terdapat beberapa kajian yang terdahulu dijalankan kajian yang hampir sama serupa dengan tajuk kajian pengkaji. 2.2 Sorotan kajian. Pada subtopik 2.1.1, sorotan literatur berkaitan dengan aplikasi pengajaran dan pembelajaran. Dalam subtopik ini saya menjumpai beberapa kajian lepas yang berkaitan dengan kajian aplikasi yang berlainan, dan melalui kajian ini saya dapat membuat perbandingan dan menambah baik kajian saya. Di sini saya mendapati bahawa kajian yang menggunakan aplikasi AnyFlip ini adalah kurang. Pada bahagian 2.1.2, sorotan literatur berkaitan dengan kajian kesusastraan Melayu. Di dalam sorotan literatur ini, saya ada menyatakan 5 kajian sorotan literatur yang saya jumpai yang berkaitan dengan kajian kesusastraan Melayu. Pada bahagian subtopik 2.1.3, saya menyatakan 4 sorotan literatur berkaitan dengan novel dalam pengajaran dan pembelajaran. 2.3 Rumusan. Dalam bab ini, pengkaji mengemukakan sebanyak yang mungkin sorotan literatur bagi mengukuhkan lagi kajian yang dijalankan oleh pengkaji. Pengkaji mencari beberapa sorotan kajian berkaitan dengan tajuk tersebut. Hasil daripada sorotan tersebut, pengkaji dapat meneruskan kajian ini dengan lebih mendalam. Bab 3 Metodologi kajian. 3.1 Pengenalan. Menurut Hornby tahun 1985, metodologi merupakan salah satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu. Oleh itu, bahagian ini membincangkan reka bentuk kajian, sampel kajian, instrumen kajian dan prosedur atau proses menganalisis data bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah dikemukakan lebih awal. Penyelidikan ini adalah untuk melihat pengetahuan pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5, aliran sastra serta guru mata pelajaran kesusastraan Melayu terhadap aplikasi AnyFlip. 3.2 ialah reka bentuk kajian. Terdapat 2 pendekatan, iaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam pendekatan kualitatif menggunakan kaedah temu bual dan pemerhatian, manakala dalam pendekatan kuantitatif menggunakan kaedah soal selidik. 3.3 Lokasi kajian. Lokasi yang dipilih oleh pengkaji untuk menjalankan kajian ini adalah di salah sebuah sekolah menengah di Pakan, Sarawak. 3.4 Persempelan kajian. Persempelan kajian berfokus kepada sebuah sekolah sahaja, manakala responden terdiri daripada pelajar tingkatan 4 seramai 29 orang serta seorang guru mata pelajaran kesusastraan Melayu. 3.5 Instrumen kajian. Kajian ini dijalankan berdasarkan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Terdapat beberapa instrumen atau alat kajian yang digunakan untuk mendapatkan data, iaitu soal selidik dan temu bual. Yang pertama, soal selidik. Soal selidik ini akan dijalankan ke atas responden kajian bagi mendapatkan data tentang aplikasi AnyFlip sebagai bahan bantu mengajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Soal selidik kedua dijalankan ke atas responden dalam kalangan guru mata pelajaran lain berkenaan dengan kepahaman terhadap keperluan kepenggunaan aplikasi AnyFlip. Satu set soal selidik yang terdiri daripada 10 item telah dikemukakan kepada responden untuk dilengkapkan. Yang kedua pula ialah temu bual. Sampel temu bual terdiri daripada guru mata pelajaran kesusastraan Melayu. Temu bual ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan guru terhadap pembinaan aplikasi AnyFlip sebagai bahan bantu mengajar novel naratif OpenShotto. 3.6 Kajian rintis. Pengkaji telah melakukan ujian rintis di salah sebuah sekolah di daerah Pakan, Sarawak yang melibatkan 24 orang pelajar tingkatan 5 di aliran sastra. Ia dilakukan dengan menggunakan lokasi yang sama tetapi mempunyai responden yang terdiri daripada pelajar tingkatan 5 aliran sastra. Tujuan kajian rintis ini dijalankan adalah untuk membantu pengkaji mendapatkan kesahan dan kebolehpercayaan terhadap item yang terdapat dalam borang soal selidik. 3.7 Kesahan dan kebolehpercayaan kajian. Sebelum instrumen diedarkan, instrumen soal selidik dan temu bual telah melalui proses kesahan kandungan bersama seorang pakar yang telah dipilih.
3.8 Prosedur pengumpulan data. Pertama, mengadakan perbincangan dengan guru mata pelajaran kesusastraan Melayu, kemudian membina penerangan ringkas. Seterusnya, mengedarkan soal selidik pertama dalam kalangan guru mata pelajaran lain di sekolah yang sama. Kemudian, responden mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan bahan bantu mengajar yang dibina melalui aplikasi Anyplip. Borang soal selidik yang kedua diedarkan. Kemudian proses memasukkan dan menganalisis data dan terakhir dapatan kajian. 39 Prosedur penganalisisan data. Data daripada soal selidik dan temu bual menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensi. 3.10 adalah rumusan. Berdasarkan penerangan yang terperinci telah dinyatakan di dalam bab ini, pengkaji menggunakan metodologi dan prosedur yang telah digariskan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.